Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Ogos 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Ibu pejabat UMNO menjadi tumpuan sejak jam 11 pagi tadi apabila ketua-ketua bahagian UMNO dipanggil menghadiri satu mesyuarat tergempar. Mesyuarat tersebut menarik perhatian apabila sejumlah pemimpin atasan UMNO juga dilihat menghadirkan diri. Mesyuarat tersebut dipengerusikan Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi dan disertai timbalannya Muhammad Hassan dan Naib Presiden Khalid Nordin. Keputusan yang sebulat suara tadi, ketua-ketua UMNO bahagian 1 Malaysia yang hadir, yang tak dapat hadir pada Sabah sebab last minute, kami mahukan pilihan raya ini dilakukan dengan kadar yang paling segera. Ketua UMNO Sungai Besar Jamal Yunus memaklumkan kesemua ketua-ketua bahagian yang hadir menyatakan pandangan masing-masing mengenai PRU ke-15. Pimpinan tertinggi UMNO dijangka akan menemui Ismail Sabri Yaakob di Seri Perdana Putrajaya malam ini berikutan Perdana Menteri tidak dapat hadir kerana mempunyai tugas rasmi. Sementara itu, Jamal mengesahkan mesyuarat hari ini tidak mendesak Ismail Sabri untuk mengadakan PRU dengan segera. Macam saya katakan tadi, tidak ada desakan dan yang ini dah jelas tentang bila nak dibubarkan pilihan raya itu dibincangkan oleh top 5 dalam mesyuarat PAU dan mesyuarat khas yang lepas. Jadi konsisten. Terdahulu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menafikan kabar angin bahawa ketika ini berlaku pertembungan pandangan dalam UMNO. Dalam wawancara khas bersama media, Naib Presiden UMNO itu menggambarkan hubungannya dengan Ahmad Zahid sebagai rapat, begitu juga sebaliknya. Saya Presiden ni. Presiden saya. Dengan saya tak ada isu. Ya. Saya tak ada isu. Saya kenal Presiden ni dah lama. Waktu saya sekolah lagi. Presiden ni my brother punya best friend. Ya, jadi they were together in Universiti Melaya, same room, dia roommate. Kalau saya ponting sekolah pun, saya tumpang tidur bilik dia lah. Something like that. Jadi saya kenal dia dah lama. Saya kenal dia dengan family dia dah lama. Dengan wife dia, lama saya kenal. Sampai sekarang pun, rapat dengan dia. Tak ada timbul isu. Ketika ditanya jika kes mahkamah membabitkan Ahmad Zahid turut menyumbang kepada pertimbangan menentukan tarikh PRU, Ismail bagaimanapun menafikan perkara itu. Dan kalau saya ada masa, kalau top 5 mungkin sebulan sekali meeting. Dan kalau saya ada masa, celah in between tu, kalau saya ada free, saya akan pergi ke rumah dia. Saya sendiri, seorang pun pergi untuk berjumpa dengan dia. Tapi, saya bukan jenis bercerita kat luar atau buat PC bila saya pergi rumah Presiden. Jadi itu kadang-kadang personal. Jadi, tak timbul isu lah. Top 5 pun, kalau meeting pun dalam keadaan yang sangat baik, ya. Jadi kalau dia kata saya nak drag kes dia sampai dia kena tak kena, itu kita tak tahu. Itu mahkamah boleh buat keputusan. Ismail turut ditanya sama ada wujud kebimbangan jika PRU segera menjadikan dia Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah negara setakat ini. Kalau lepas pilihan raya esok ada peluang lagi, Tuhan nak bagi, kita teruskanlah. Jadi tak timbul isu besar bagi saya. Ya. Sebab itu saya tak berebut-rebut, orang kata nak lawan dalam parti dan sebagainya. Saya tak pernah bercakap pun soal ini. Saya terasa tak ada orang yang dengar saya bercakap soal itu. Nak merancang turun ke bawah, nak buat kerja untuk parti, tak ada. Tak ada. Saya buat kerja je. Tanggungjawab dah dibagi, saya bekerja itu saja. Kurang-kurangnya kalau saya berhenti di sana, orang ingat selama setahun, saya orang yang bekerja untuk rakyat. Itu je. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Abdul Latif Ahmad menafikan dakwaan bahawa isterinya terlibat dalam skandal perolehan kapal tempur pesisir LCS. Ini sesulang dakwaan Rafizi Ramli bahawa isteri Abdul Latif memiliki syarikat palsu yang menerima bayaran daripada projek berkenaan. Terdahulu, Timbalan Presiden PKR itu mendakwa Latif yang juga bekas Timbalan Menteri Pertahanan dan isteri keduanya Zainab Muhammad Saleh terlibat dalam skandal tersebut. Dalam kenyataannya pagi tadi, Rafizi mendakwa dua syarikat palsu iaitu Alizes Marine dan Alizes Marine Labuan
yang menerima bayaran daripada projek LCS dimiliki salah seorang isteri Latif. Katanya perkara itu didedahkan dalam pangkalan data dokumen bocor Paradise Papers dan dalam laporan siasatan dalaman projek LCS. Tambah Rafizi, dia berharap pendedahannya dapat menutup mulut UMNO dan BN daripada cuba menyalahkan pesara-pesara TLDM apabila skandal ini terbongkar. Katanya skandal sebesar ini tidak boleh berlaku tanpa ada dalang di kalangan pimpinan UMNO yang membuat keputusan besar ketika itu. Sementara itu, Latif dalam kenyataannya berkata, sebagai anggota kabinet, dia bersedia memberi kerjasama penuh sekiranya pihak berkuasa ingin menjalankan siasatan selanjutnya. Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi melemparkan kritikan tajam terhadap Najib Razak yang disifatkannya sebagai individu paling berjaya menterbalikkan orang Melayu. Pengerusi pejuang itu mendakwa kejayaan terbesar seteru politiknya itu adalah menanam pendapat di kalangan orang Melayu untuk tidak malu meskipun mencuri. Menulis di Facebooknya, bekas Perdana Menteri itu berkata, orang Melayu pada zaman dahulu amat memandang rendah dan malu dengan jenayah mencuri, lebih-lebih lagi apabila melibatkan keluarga sendiri. Tambahnya, gelaran bosku yang diberi kepada Najib, walaupun dia terlibat dalam beberapa kes rasuah dan penyelewengan, seolah-olah memberi gambaran bahawa orang Melayu kini tidak perlu malu untuk mencuri. Tambah ahli Parlimen Langkawi itu lagi, dunia kini mentertawakan Malaysia dengan kelakuan yang memalukan. Najib kini dalam proses menyelesaikan rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan berhubung sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dalam kes SRC International Sdn Bhd. Semalam bekas Perdana Menteri itu sekali lagi melafazkan sumpah menafikan pelibatan,nya dalam penyelewengan dana SRC. Dalam lafaz sumpahnya, Najib berkata bahawa dia tidak menyedari sama ada secara langsung atau tidak bahawa wang sebanyak RM42 juta yang masuk ke akaunnya adalah dari SRC International. Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Faiz Fazil berkata, tindakan mendakwa Mahkamah Persekutuan enggan mengetahui bukti baru yang ingin dibawa Najib adalah suatu tumohan serius. Katanya panel 5 hakim membuat keputusan menolak permohonan Najib kerana bukti berkenaan tidak memenuhi keperluan undang-undang serta contoh duluan yang dibawa mereka. Bagaimanapun kata Faiz, pemimpin UMNO mengolah kejadian itu seolah-olah para hakim terbabit sengaja menolak permohonan pembelaan Najib. Tindakan tersebut, kata aduan Permatang Pasir itu, boleh menjurus kepada penghinaan mahkamah dan polis seharusnya menyiasat pemimpin UMNO yang berbuat demikian. Antara pemimpin terbabit, kata Faiz, termasuk Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan Ketua Pemuda Parti berkenaan Ashraf Wajdi Dusuki. Faiz menambah sikap ditunjukkan UMNO itu menjadikan parti terbabit tidak lagi menjunjung prinsip integriti, keadilan serta tadbir urus yang baik. Pada masa sama, Faiz menegaskan sumpah yang dibaca bekas Perdana Menteri itu di Masjid Kampung Baru malam tadi tidak memberi sebarang kesan kepada perjalanan kesnya di Mahkamah Persekutuan. Tambahnya, Najib sepatutnya memperjuangkan pembelaan kes di mahkamah dan bukan di pentas agama untuk mengaburi kes rasuahnya. Baik, berita seterusnya. Semua parti yang membentuk kerajaan bersama BN mesti terlibat dalam membuat keputusan untuk membubarkan Parlimen termasuk Perikatan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak. Naib Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengingatkan bahawa pentadbiran Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak didominasi oleh BN dan UMNO. Menulis di Facebooknya, Menteri Alam Sekitar dan Air itu berkata, keutamaan kerajaan ketika ini bukan hanya untuk menyegerakan PRU, sebaliknya perlu mengambil kira isu rakyat dan situasi ekonomi semasa. Tambahnya, PN sudah bersedia untuk apa jua keadaan, malah PAS bakal melancarkan jentera pilihan raya di peringkat kebangsaan pada 3 September depan sempena muktamarnya. Terdahulu, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata, kebimbangan Parlimen tergantung tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menangguhkan PRU ke-15 dengan memetik pandangan penganalisis politik Wong Chin Huat. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob 2 hari lalu membangkitkan kebimbangan bahawa tiada parti akan mendominasi kerusi Parlimen yang dipertandingkan pada PRU ke-15 yang membawa kepada Parlimen tergantung. Katanya kerjasama di antara parti politik perlu dilihat semula bagi memastikan fungsi Parlimen dapat diteruskan.
Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nusha Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.